Yasmin ada, Syada ada, Syazwana. Kejap saya call. Siapa yang tak ada? Okay. Mana dia orang ni? Okay. Nanti tertinggal nanti kan macam mana? Okay. So yang the rest cuba buat dulu. Siapa yang tak buat lagi? Okay, soalan ni. Soalan minta lukis diagram, meiotic diagram. Okay. Dan kita tahu Down syndrome ini adalah disebabkan oleh non-disjunction. Okay. Melibatkan autosom nombor 21. Okay, so macam mana kita nak buat ayat? Siapa dah buat ayat? Tak buat lagi? Nampaknya saya lah kena buat tu. Okay. Alright, so nak buat ayat sana? Okay, buat ayat dulu. Okay, Down syndrome. Down syndrome. Okay, next time awak kena buat Down syndrome is a genetic disorder, okay, of individu, okay, adalah satu genetik of individu that result, okay, of fertilization, result dia daripada fertilization of abnormal gamete, okay, which is gamete tersebut adalah N+1, okay, with normal gamete. Okay, titik. Okay, so the abnormal gamete and the normal gamete. Okay, normal gamete ni N. Okay, kita kena explain dekat sini abnormal gamete tu macam mana. Okay, the abnormal gamete, okay, which is N+1, have extra copy of autosome, okay, number 21. Okay, and Down syndrome individu, okay, boleh bagi tahu, okay, is also called as trisomy 21. Ya, sebab dia ada extra copy dekat autosome number 21. Okay, alright. So, ini antara explanation dia lah. Okay, so awak kena bagi tahu macam mana dia boleh dapat extra autosome number 21. Okay, the extra copy of autosome number 21, okay, is due to non-disjunction, which is the non-disjunction, okay, non-disjunction ni berlaku bila? Occur during gamete formation. Gamete formation adalah proses meiosis. Okay. Okay, proses meiosis. Hai Balkis. Sedap makan nasi kenduri. Kenduri apa kemarin? Kenduri apa? Nikah, kahwin, tahlil? Hai Balkis. Halo. Dengar tak suara saya? Dengar, Miss. Mana Balkis kan? Halo. Balkis. Dah sudah hilang dah pula Balkis ni.
Okay, dia online je. Betul dia bagi Yana ni. Okay, so the extra copy of autosome number 21 is due to the non-disjunction, okay, during gamete formation ataupun meiosis. Okay, so apa nama ni, proses meiosis ni, okay, non-disjunction ini, it, okay, can occur, okay, in spermatogenesis or oogenesis, okay, but only involve the autosome number 21. Okay, boleh faham? Tu kita kena buat ayat dia sikit. Okay, ini untuk explanation. What about the diagram? Okay, diagram, okay, kita lukiskan kat sini. Okay, tak kisahlah spermatogenesis ataupun oogenesis. Okay, let's say awak buat meiotic diagram. Okay, ni saya ambil contoh daripada Q. Okay, terima kasih Q share. Okay, so bila kita nak lukis apa nama ni, non-disjunction ni, okay, kita tak perlu lukis autosom ataupun kromosom yang lain. Okay, kita tahu yang non-disjunction ini melibatkan autosom number 21. Okay, so kita jangan lukis seks kromosom. Ya, walaupun dia kata menghasilkan Down syndrome itu male ataupun female, awak jangan, okay, not, okay, dia tak involve, sekejap saya tulis sikit. Okay, involve autosome number 21, not the sex chromosome. Okay, dia melibatkan autosome number 21, bukan sex chromosome. Okay, boleh faham? So jangan kita lukis kromosom X dengan Y pula. Okay, kromosom X dengan Y, okay, X, Y, okay, XY tu tak payah. Ini bila soalan minta Klinefelter syndrome, ya, Turner syndrome and so on. Okay, boleh faham? Faham ni. Koma ni ada ke tidak ni? Okay, saya kena ada ni. Je. Okay. Ada Miss. Mana Bakis ni? Mana Bakis ni? Mana Bakis ni? Bakis mu Giana? Gimana ni Bakis ni? Ada tak Bakis ni? Ke terkeluar balik? Tak masuk kot. Hah? Mana dia? Macam tak ada nama. Tadi dia ada. Tadi dia saya accept. Tak ada pula nama dia. Okay, tak cukup seorang ni. Okay, so, okay, sambung balik tadi. Okay, so awak jangan lukis melibatkan kromosom X dan Y. Okay, sebab kemarin kita buat kan, kromosom X dan Y kan. Okay, so ini dia hanya melibatkan autosom nombor 21. Okay, awak tak perlu buat 2 pasang kromosom. Tidak perlu. Awak kena buat 1 pasang kromosom sahaja, which is autosom nombor 21. Okay, so kalau macam ni dia jadi salah lah ya. Okay, dia salah lah sebab awak lukis 2 pasang kromosom. Awak nak rujuk kromosom yang mana satu ni sebenarnya. Okay, kalau awak buat ni, awak buat non-disjunction berlaku pada sepasang saja. Okay, yang ni tak perlu ada pun tak apa. Okay, tak perlu ada pun tak apa. Jawapan dia memang betul juga. Okay, ni bukan N huruf besar ya, N huruf kecil. Okay, plus 1, N huruf kecil plus 1, N minus 1, N minus 1. Okay, untuk autosom yang lain tak perlu lukis ya, walaupun yang lain kromosom dia apa nama ni, berlaku macam biasa. Okay, non-disjunction berlaku dekat autosom 21 saja. Okay, ni 21 je. Okay, tapi kata apa, dia agak mengganggu kita punya meiotic diagram lah ya. Lebih baik kita buat autosom 21 saja. Okay, alright, so nak buat macam mana? Jom kita buat yang sebetulnya, yang lebih, orang kata apa, lebih jelas lah kan. Yang lain tu dia agak mengganggu lah ya, kromosom autosom yang lain tu bukanlah 100% salah, tapi macam kata apa, kita perlu lukis yang perlu sahaja. Okay, saya bagi contoh. Okay, so cell at the beginning, okay, cell at the beginning nak undergo meiosis, dia mesti undergo dulu S phase.
Okay, so let's say, okay, mula-mula, okay, autosome number 21. Okay, maternal and paternal chromosome. Okay, let's say, okay, sebelum S-phase berlaku, kromosom rupa bentuk dia macam ni. Okay, so both ada homologous chromosome of autosome 21. Katalah ni pasangan autosome yang ke-21. So bila dia nak start proses cell division, dia akan undergo dulu, okay, S-phase kan? Okay, interface, lepas tu masuk S-phase and so on. So dia akan gandakan dia punya GSIM, okay, of the chromosome. So kromosom awak akan duplicate. So kromosom awak akan terdiri daripada sister kromatik. Okay, sister kromatik. Okay, kemudian what happen next? Okay, so startlah proses meiosis 1. Okay, startlah proses meiosis. So di sini anaphase 1 dalam meiosis 1. Okay, macam Hugh lukis tadi ni. Okay, dia lukis non-disjunction berlaku semasa anaphase 1 dalam meiosis 1. Okay, betul lah ya, cuma dia tak labelkan. Sepatutnya bila lukisan ni dia kena labelkan non-disjunction. Okay, during, okay, anaphase 1. Okay, dalam meiosis 1. Ya, dia kena labelkan lah kat mana non-disjunction tu berlaku. Okay, therefore kita kena labelkan. Okay, so labelkan kat mana non-disjunction berlaku. Okay, dalam gambar rajah ni, okay, katalah kita buat non-disjunction, okay, occur during anaphase 1, yeah, of meiosis 1. So it will involve homologous chromosome that fail to separate. So kat sini autosome number 21 ni, pasangan autosome yang ke-21 ni, they are homologous chromosome kan. So bila dia gagal berpisah, okay, so okay, sorry, itu gone. Okay, so kat sini at the end of the meiosis 1, okay, hujung meiosis 1, awak akan dapat, okay, dua sel yang mana dua sel ini akan ada, okay, akan ada autosom yang ke-21. Okay, kat kromosom ni, kat kromosom yang sebelah sini, dia akan dapat dua-dua homologous kromosom dekat dia. Sebab apa? The homologous chromosome fail to separate. Okay, fail to separate. So that sel yang sebelah sini takkan ada apa-apa autosom number 21, tak ada. Yang kromosom yang nombor 21 ni pula, yang sel sebelah sini pula dia akan ada autosom 21, dia ada extra copy. Okay, so let's say berlaku macam ni. So tapi kita kena ingat dia masih ada kromosom yang lain. Okay, kromosom autosom yang lain. Nombor 21 je dia tak ada. Okay, so dekat sini kita habiskan proses meiosis 2. Okay, habiskan. So kat sini katalah non-disjunction tidak berlaku dalam anaphase 2, dia hanya berlaku dalam anaphase 1. Okay, therefore the cells then akan divide seperti biasa. Okay, so at the end awak akan dapat gametes. Okay, awak akan dapat gametes 1. Sikit. Okay, awak akan dapat 4 gametes. Okay, dan kemudian, okay, so yang ni katalah dia divide seperti biasa. Dia punya sistem kromatik dia divide seperti biasa. Okay, sorry kalau dia divide ni maksudnya dia macam gini lah. Okay, so at the end bila dalam gamet dia akan divide lah. Okay, dia dah jadi macam ni, dia akan berpisah lah kan. Okay, so autosom nombor 21 dekat this cell akan ada extra 1 copy. Okay, so dekat sini awak akan dapat gamet dengan, okay, n plus 1. Okay, n plus
1, kat sini n minus 1 dan di sini n minus 1. Whereby n kat sini 23, sekejap saya tulis kat sini kromosom number dia akan ada 23 plus, okey, dia boleh jadi, katalah yang ni berlaku dalam oogenesis, contoh let's say, so berlaku dalam oogenesis, so at the end 4x akan produce, so kat sini 23 plus x lah, okey, kat sini pula 23 plus x juga. Okey, sini 22. Okey, 22 plus x dan sini 22 plus x. Okey, so ini adalah seks kromosom Autosom kita kira dekat dalam sini. Okey. Alright, so bila ada fertilization dengan normal gamete, contohnya katalah datang sini, sperm datang. Okey, sperm yang normal akan bawa 22 plus X, ataupun okey dekat sini sperm yang bawa 22 plus Y. Okey, 22 plus Y. Okey, so katalah fertilization berlaku sekejap lagi. Okay, so anak ni akan dapat 45 plus XX. Okay, so kamu akan dapat di sini sebenarnya adalah, kalau kita totalkan autosom dengan seks kromosom, kita akan dapat 47. Di mana orang ni dia adalah female Down syndrome. Okay, kalau gamet yang ni pula yang bawa Y, okay, fertilize. So kita akan dapat 45 plus XY, di mana orang ni bilangan kromosom dia adalah 47 dan dia adalah male. Okay, Down syndrome. Okay, alright, so let's say fertilization juga berlaku dekat sini. Okay, berlaku dekat sini. So normal gamet yang datang ni bawa 22 plus X, okay, yang ni 22 plus Y, okay, so nanti fertilize dapatlah, okay, individu dengan 44 plus XX, 44. Okay, sorry, kat sini bukan 22 ya. Sorry, bukan 22. Kalau dia abnormal n minus 1 ni 21. Yes, dia 21. Okay, dia 21. Sekejap, mana saya punya ni? Okay, 21. 21. Okay, yang ni pun 21. Okay, yang ni dia 21. Okay, 21. Okay, so bila fertilization berlaku, okay, individu ini dia jadi 43. Ya, 43. Okay, 43 plus XX, di mana 43 ni bilangan autosom dia. So bila kita combine kan, dia akan jadi 45. So orang normal ada 46 kromosom, tapi orang ini 45. Dan kita panggil dia sebagai monosomy, okay, 21. Okay, memang ada sindrom monosomy 21. Saya tak pasti nama sindrom tu macam mana, tapi dia panggil monosomy 21. Okay, Down syndrome ini pun sebenarnya dipanggil sebagai trisomy. Okay, dipanggil sebagai satu trisomy, penyakit trisomy 21. Okay, selain pada nama Down syndrome ya, dia panggil trisomy 21. Okay, kalau yang ini pula monosomy 21 female. Okay, dan let's say kalau yang ini kita akan dapat 43, okay, tambah XY, okay, ataupun dia ada 45 kromosom dan penyakitnya adalah monosomy 21, which is, it is a male. Okay, male ya. So kat sini kalau lah ya dia tanya what is the possibility to have child
Okay, which is Down syndrome. So jawapan dia 50%. Okay, percentage of have monosomy 21 pun 50% ya, 50%. Okay, boleh faham? Awak boleh buat non-disjunction ni berlaku dalam spermatogenesis pun boleh. Okay, nak buat dia berlaku dekat anaphase 2 pun boleh. Okay, di mana sister chromatic fail to separate dan dia bawa ke satu pole sahaja. Okay, so overall untuk soalan ni, ya? Kiranya kalau yang berlaku dekat anaphase tu, kiranya dia punya result pun mesti sama ke? Tak. Kalau dia berlaku dekat anaphase 2, okay, dia kemungkinan dia boleh dapat normal gamet. Ya, sebab kalau anaphase 2, dia kemungkinan tak berlaku pada dua-dua sel. Okay, kalau dia berlaku pada anaphase 2, dia boleh berlaku pada satu sel sahaja. Sel ni akan divide secara biasa. Okay, contohnya kita tengok ya. Okay, contohnya awak buat divide kan. Okay, satu sel je yang involve. Okay, contoh contoh kita buat ya, katalah ya non-disjunction, let's say. Okay, let's say non-disjunction. Let's say non-disjunction, okay, of autosome 21 occur at the anaphase 2, okay, of meiosis 2. Okay, so awak boleh buat sel. Okay, lepas tu awak boleh buat dekat bawah. Okay, awak boleh buat kat bawah. Okay, yang ni kecil sikit lah sel ni sepatutnya ya. Dekat bawah ni yang besar sepatutnya. Tak apalah. Okay, saya boleh tukar sikit. Okay, sebab dia belum undergo F-space kan. Okay, katalah dia macam ni. Okay, macam ni. Lepas tu berlaku non-disjunction. Oops. Okay, berlaku non-disjunction. Okay, so let's say dia dah undergo S-phase, so kemudian berlaku anaphase 1, okay, kemudian anaphase 2. Okay, kata ni anaphase 2. Okay, so let's say dekat sini the duplicated chromosome number 21. Okay, katalah ni autosome 21. Okay, so berlaku disjunction macam biasa. Okay, dekat anaphase 1, tetapi tiba-tiba berlaku mutation dekat anaphase 2. Awak kena tulis non-disjunction, okay, during anaphase 2 occur. So what will happen? Okay, awak boleh tunjuk non-disjunction ni berlaku kepada satu sel sahaja. Okay, tak perlu tunjuk dua-dua sel yang undergo non-disjunction. Okay, so let's say dia berlaku satu sel saja. So nanti dua-dua sister kromatik ni dia akan dibawa ke satu hala saja, ya, satu arah saja, dan dia dalam ni dia akan split nanti. Okay, dan dekat sini awak akan ada extra copy of chromosome. Yang ini takkan dapat apa-apa autosome nombor 21. Kat sini dia dapat extra chromosome 21. So dekat sini awak akan ada N plus 1. Okay, kat sini N minus 1. Kat sini boleh jadi okay, saya patut tukarkan yang ni lah kan. Saya patut tukar yang ni pergi ke sini. Sorry ya, sekejap. Saya patut tukar non-disjunction ni duduk sebelah sini lah. Okay, so let's say non-disjunction, okay, you occur at this cell. Okay, melibatkan autosome 21. Okay, so awak akan dapat sel yang abnormal, ada extra chromosome number, ada missing chromosome number. Okay,
While untuk sel yang sebelah sini katakanlah non-disjunction tak berlaku kat sini. Kat sini berlaku disjunction macam biasa. So sister kromatik akan berpisah macam biasa. So dekat sini awak akan dapat autosom nombor 21 ni. Dekat sini awak dapat 1, 1. So dekat sini kita letak N saja. Dia merujuk kepada autosom nombor 21. Kat sini ada autosom nombor 21 ada 1. Kat sini ada 1. Sini tak ada, sini ada 2. So nanti kalau berlaku fertilization dengan dengan gamet yang normal. So gamet yang normal akan bawa 22 plus X. Sini 22, katalah di sini 22 plus saya nak bagi Y lah kat sini, boleh. Boleh je mana-mana satu type of sperm yang datang. 22 plus X, kat sini 22 plus Y. So kat sini kita dapat macam mana? So N dekat sini dia dah ada extra, dia dah ada 23 kromosom. So sini dia ada 24 lah. Jangan lupa N ini sebenarnya termasuk sekali seks kromosom, ya. So kat sini autosomnya dia akan jadi 45 autosom. Kromosom seks dia akan ada XX. Sebab perempuan hanya ada X kromosom je. Kat sini awak boleh letak 23 kromosom tambah X. Kat sini 22 kromosom tambah bukan 22, 21. 21 tambah X. Sini 22 tambah X ataupun atau 22 tambah X kat sini. Boleh faham? 22 merujuk kepada autosom kromosom yang normal. Ini 21 autosom kromosom yang kurang. 1. Kat sini autosom yang lebih 1. X ini semua adalah seks kromosom. So kat sini bila fertilization pula berlaku, orang ini akan ada 43 kromosom plus XY. Maksudnya awak akan dapat Down syndrome female. Awak boleh je buat untuk menepati soalan kan. Awak boleh tukar je sperm ni kepada 22 plus X, nanti awak dapatlah Down syndrome male. Bergantung kepada soalan. Kat sini monosomy 21 male. Awak kena tahu Down syndrome juga dikenali sebagai trisomy 21. Alright, so kat sini boleh dapat kebarangkalian untuk dapat orang yang normal, perempuan. So normal female, dekat sini boleh dapat normal male. Awak boleh tukar-tukar dia punya fertilization dengan gamet X ataupun gamet Y untuk dapatkan individu yang lelaki ataupun perempuan. Boleh faham? Saya menjawab tak soalan awak tadi? Jawab Miss, thank you Miss. Miss, nak tanya satu lagi. So, apa dia? Nak tanya satu lagi. Kalau yang pasal vaccination untuk Klinefelter and Turner syndrome yang hari tu still sama ke dengan yang Down syndrome ni Miss? Tak sama. Sebab non-disjunction nak dapat anak yang Klinefelter, Turner syndrome, dia melibatkan non-disjunction pada seks kromosom. Yang kita jawab soalan ini adalah non-disjunction pada autosom number 21. Kalau awak masih ingat,
Kalau awak masih ingat, okey, manusia kan ada karyotype, autosom dan seks kromosom kan? Okey. Karyotype, okey, manusia, okey. So, karyotype of normal and normal. Okey. So, manusia punya karyotype. Okey, kita ni adalah normal. Okey, ini karyotype kita. Okey. Ini autosom nombor 1 sampailah 22. Okey. Yang ini adalah seks kromosom. Okay, so overall kita ada 23 pasang, 23 pairs of chromosome. Okay, apa yang berlaku non-disjunction dalam Down syndrome melibatkan autosom 21. Jadi bila kita nak lukis, kita lukislah autosom kromosom. Okay, kromosom autosom macam ni, nampak macam bentuk macam ni je. Okay, berbeza kalau kita nak explain Klinefelter ataupun Turner syndrome ya, dan macam-macam lagi lah disorder yang melibatkan seks kromosom. Okey, kalau melibatkan seks kromosom, non-disjunction melibatkan seks kromosom yang fail to separate. Okey? Faham tak? So bila kita lukis dia punya apa nama ni, dia punya meiotic diagram, kita kena lukis X dan Y kromosom. Okey? Berbeza dengan Down syndrome. Okey, contohnya karyotype of Klinefelter. Okey, dia melibatkan seks kromosom. Okey, so bila kita lukis, kita kena lukis bentuk X dan Y kromosom. Okey, bagi spermatogenesis ya. Kalau oogenesis kena lukis XX kromosom lah. Dan kita kena label dekat situ. Okey, kita kena label. Contohnya macam ni, saya label. Okey, ini adalah homologous kromosom yang ke-21. Okey, sebab apa saya nak explainkan Down syndrome. Down syndrome melibatkan autosom 21 punya non-disjunction. Okey, saya ada buat video, nanti awak boleh tengoklah ya, saya ada buat video, nanti saya upload dekat YouTube channel dan saya bagi link. Okey, boleh faham? Alright. So ada soalan lagi tak berkaitan dengan ni? Ada tak? Tak ada Tak ada, Miss. Okay. Alright, untuk intersex ataupun kita kata kunsa, okay, kunsa dia adalah satu genetic disorder bukan disebabkan oleh Klinefelter ke seks kromosom, bukan. Okay, dia disebabkan oleh genetic organ dia, genital organ dia, organ pembiakan dia yang develop seperti perempuan dan seperti lelaki. Dia ada dua genital organ. Okay. Seorang yang kunsa ni, yang hermaphrodite ataupun kita kata dia ada dua organ seks ni, dia kena pergi buat test DNA lah untuk tahu dia lelaki atau perempuan. Biasanya pada usia 18 tahun dia dah puberty, so dia tahu lah dia lelaki atau perempuan, so dia kena pilih. Okay, so untuk yang seterusnya kita akan tengok untuk second type of chromosome number alteration yang mana kita panggil sebagai polyploidy. Okay, saya delete dulu. Okay, yang mana kita akan belajar tentang second type of chromosome number alteration yang kita sebut sebagai polyploidy. Okay, polyploidy. Okay, tak susah pun sebenarnya. Okay, polyploidy ni bila non-disjunction, okay, involve all chromosome pair in the chromosome set. Okay, therefore, okay, dia akan leads to the, okay, tengok muka surat. Tengok muka surat 95. Okay, therefore, okay, changes of the chromosome number will involve the whole chromosome set. Okay, leads to the changes, melibatkan perubahan pada whole chromosome set. Okay, so maksudnya bila individu tersebut dia ada lebih daripada
2 set kromosom. Okey, dia boleh jadi dia ada 3N triploid ataupun dia ada 4N tetraploid ataupun 5N pentaploid ataupun 6N hexaploid and so on. Dan biasanya ia adalah common dalam biasa terjadi di dalam plant, di dalam kingdom plantae, dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam animals ataupun human jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku pun dia disebabkan oleh induce. Induce maksud kata sengaja dibuat. Manusia yang campur tangan, manusia yang buat untuk berlaku mutasi ini. Kalau dalam tumbuh-tumbuhan dia biasa berlaku dengan sendirinya. Contohnya kalau tumbuhan tersebut terdedah kepada UV light, dia automatik dia akan berlaku mutasi. Contoh. Dan muka surat 95 juga mengatakan it will form new species. Point number 4 Dan proses poliploidy ini dia akan menghasilkan spesies yang baru, di mana spesies yang baru ini kemungkinan mengandungi kualiti-kualiti yang tertentu. Contohnya kalau berlaku dalam pokok, pokok tu akan semakin besar. Saiz dia semakin besar. Dia ada dua jenis poliploidy. Ada dua jenis poliploidy. Yang pertama, apabila kita buat breeding tersebut dalam spesies yang sama, kita panggil autopolyploidy. Bila mutation itu berlaku dalam spesies yang sama. Dan satu lagi kita panggil allopolyploidy. Yang ini bila mutasi kromosom set tu berlaku, melibatkan dua spesies yang berlainan. So contohnya contohnya tengok muka surat 96. This is a condition in which an individual has more than 2 chromosome set that all derive from the interbreeding of the same species. Contohnya saya rasa saya dah explain benda ni dekat lawak tak? Tak. So katalah pokok ni pokok ni dia spesies A. Kita ambil satu lagi pokok spesies yang sama. Spesies yang sama, dia spesies A juga. Spesies A ni 2N dia sama dengan 2 kromosom number. So apa yang saintis buat ataupun mutation berlaku, autopolyploidy. So let's say individu ini dia menghasilkan abnormal gamet 2N sama dengan 2 gamet. Contohnya ni sperm dia. Sepatutnya gamet kan. Sepatutnya kita belajar sebelum ni gamet akan hasilkan N equal to 1 lah kan. Sepatutnya gamet kan bawa separuh kromosom number dia kan. Bilangan kromosom adalah separuh daripada dia punya sel yang asal kan. Induk yang asal kan. Sepatutnya ini yang kalau normal. Tapi bila berlaku macam ni, dia ada abnormal gamet. Di mana gamet dia adalah 2N. So saintis ataupun keadaan mutation itu menyebabkan the chromosome is non-disjunction. Non-disjunction berlaku pada kromosom tersebut. Kromosom pair tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Katalah yang ini, ini egg. Katalah egg berlaku macam biasa. Katalah kan. So katakan non-disjunction hanya berlaku dekat sini sahaja. Dekat sel yang sebelah, individu yang sebelah kiri sahaja. Kat sini normal gamet. So bila mereka fertilize antara sperm dengan egg, individu yang baru dia bukan spesies A tapi spesies B. Contoh. So ini adalah new species. Boleh jadi dia ada ciri-ciri dalam spesies A di mana ciri-ciri itu dah duplicated dekat dalam dia. So dia punya ciri-ciri lagi mengganda. Kalau kata yang ini manis, ini spesies yang manis, spesies A yang manis. So hasilkan spesies B ni lagi manis. Sebab dia punya ciri itu dah duplicated dalam diri dia. Sebab dia punya kromosom dia dah jadi banyak.
Okay, boleh faham? Okay, so kalau sini 2N, sini N, so yang ni jadi berapa? Yang ni jadi 3N. Okay, kalau sini 2N sama dengan 2 tambah 1, so 3N sama dengan 3. Okay, boleh faham? So therefore dia akan ada 3 set kromosom. Okay, boleh faham? Dan new species ini sebenarnya dia adalah sterile. Okay, sterile tu maksudnya dia tak subur. Walaupun dia hidup tapi dia tak subur. Apa maksud tak subur? Tak subur maksudnya dia cannot produce gamete. Okay, dia tak boleh produce gamete sebab apa? Because does not have homologous kromosom. Tak ada homologous kromosom. Okay, dia punya kromosom dia tak boleh pairing. Okay, so bila tak ada homologous kromosom, so synapsis cannot occur. Okay, so bila synapsis tak boleh berlaku, maksudnya tak adalah hasilkan gamet. Meiosis tidak berjaya. Okay, boleh faham? Okay, macam mana saintis nak buatkan spesies B ni jadi fertile? Jadi subur balik. So dia buat apa? Dia akan ambil individu B ni dan dia jalankan satu proses yang dinamakan sebagai kromosom doubling. So, kromosom ini dia akan jadikan kromosom ini ada pasangan. Okay? So dia buat kromosom dalam individu B ni supaya ada pasangan. Okay, tadi 3N. So 3N ada 3 kromosom. Okay, dia akan buat proses kromosom doubling ini supaya 3N ini dia jadi 6N sama dengan 6 kromosom. Therefore, individu ini yang 6 kromosom ini, inilah spesies baru. New species, which is this species, kita letak C pula. Kita letak C pula, ya, spesies C, di mana spesies ini dia adalah fertile. Okay, sebab apa dia fertile? Sebab dia dah ada homologous kromosom, di mana homologous kromosom dia boleh pairing. Okay, so bila boleh pairing, synapsis boleh berlaku lah. Okay, bila boleh berlaku, so dia boleh produce gamete. Okay, which is gamete dia akan ada half of the chromosome set. So daripada 6N individu ni yang fertile, dia boleh hasilkan gamete, di mana gamete dia ada 3N. Okay, kromosom dengan 3 kromosom number. Okay, so macam mana nak hasilkan generasi yang lebih banyak daripada C ni? Dia ambil lah. Okay, ambil individu yang 3N ni, katakan ini sperm yang 3N. Okay, ambil egg yang 3N, bagi fertilize. Okay, so dapatlah anak yang 6N. Ya, maksud ni this is the next generation. Okay, dapatlah spesies baru. Okay, this is how autopolyploidy berlaku dalam tumbuh-tumbuhan. Okay, contoh tumbuh-tumbuhan yang melakukan proses autopolyploidy ini adalah, okay, kita panggil apa nama? Cabbage. Involve autopolyploidy. Inilah contoh dia. Okay, cabbage yang macam ni. Okay. Apa yang kita panggil cauliflower. Okay, contohnya macam ni. Tak ada gambar, saya nak tunjuk kat awak gambar ni. Okay, ni. Cauliflower, cabbage,
brokoli sebenarnya dia daripada ancestor yang sama. Ni. Okey, ini contoh dia. Okey. Ni apa yang saintis buat lah. Okey. So, dia juga boleh berlaku secara semula jadi. Sebenarnya dia dah terhasil daripada ancestor yang sama. Okey, daripada nenek moyang yang sama. Contohnya, okey, macam mana boleh dapat kobis, boleh dapat Brazil, kohlrabi, kale, brokoli, cauliflower sebenarnya berasal daripada nenek moyang yang sama yang mana berlaku kromosom number alteration, polyploidy. Okey, ini berlaku pada kobis. So sekarang dah ada macam-macam kan, kobis yang warna purple lah, okey, kobis Cina lah. Okey, so semuanya dikatakan berasal daripada ancestor yang sama di mana berlaku mutasi polyploidy. Okey, kromosom number alteration. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, now saya nak masuk untuk jenis yang kedua. Okey, saya rasa tak sempat dah 5 minit je lagi. Okey, so kita akan sambung Sabtu malam, kita akan sambung allopolyploidy pula. Okey, dan kita akan buat beberapa soalan saya nak awak baca ya untuk allopolyploidy. Okey, yang ini best ni bila mana kita belajar nanti bila lion breed dengan tiger. Okey, yang ini dalam jenis polyploidy yang kedua iaitu allopolyploidy. Okey, dia akan dapat liger. Okey, ataupun tigon. Okey, liger ataupun tigon. Dia hasil daripada polyploidy, allopolyploidy di antara lion dengan tiger. Okey, nampak macam lion tapi belang-belang macam tiger. Okey, breed. Selain daripada tu whale. Okey, breed dengan dolphin. Okey, ini pun dapat new species. Ini wolfin nama dia ya, wolfin. Kalau kat Malaysia pernah buat juga. Okey, bila cow, lembu, kita breed dengan seladang, bull ya, seladang. Dekat Malaysia buat ni saintis Malaysia lah, kita dapat selembu. Okey, hasil pada breeding seladang dengan lembu. Okey, so this is the second type of polyploidy iaitu allopolyploidy. Kita akan belajar pada Sabtu malam nanti. Okey? So semua orang ada ke ni? Siapa yang tak ada ni? Kenapa ada 23 orang je? Kenapa ada 23 orang je? Siapa yang tak ada? Cuba check. Balkis tak ada ke? Tadi terkeluar. Haziq, tadi dah ada kan? Tadi dah ada? Tak ada. Dia lain, dia problem daripada semalam lagi. Ya ke? Haziq dengan, sini tak ada Balkis ni. Haziq dengan Balkis kan? Okay, it's okay, line problem Miss, saya kat sini. Ya. Mana? Balkis, tak nampak. Awak dah tukar nama kan? Tak. Tidak nama kat sini, nama lain ni. Miss, tak, sebelum ni bukan. Tak, sebelum ni tak tulis Nur Balkis kan? Betul tak? Tak. Okay. So, it's okay, tak apa. So, Haziq je lah yang tak ada Okay. Never mind, okay. Nanti saya follow up dia lah, tanya macam mana dia. Okay, dia boleh tengok video kita. Okay, itu saja. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya